warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan taufik yang Allah berikan kepada kita sentiasa, yang mana nikmat yang paling besar adalah nikmat hidup, di mana hidup ni kita merasakan untuk diizinkan oleh Allah untuk mentajalikan, memanifestasikan, menzahirkan, iaitu yang ada hanyalah dirinya sendiri, keesaannya, ketunggalannya. Bukanlah menunjukkan itu cerita diri kita, tetapi hidup ni adalah menceritakan tentang diri Allah. Faham tak bang? Maknanya setiap hidup kita, hidup Abah, hidup Mamat, hidup Irfan, semua, siapa-siapa pun, semuanya hidup tu Allah jadikan nak menceritakan tentang Allah, kisah-kisah Allah. Faham tak bang? Semua kisah-kisah dia. Orang-orang apa? Orang baik ke, orang tak baik ke? Manusia yang maknanya yang taat, manusia yang engkar, itu semua penceritaan Allah. Dan kita yang akan diperlihat. Untuk dilihat ahsanu amal. Dilihat apakah yang kita telah fahami setelah Allah mentajalikan apa yang kita ditajalikan yang baik, sampai kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita ikut hawa nafsu, kita ni akan dipersoalkan. Sebab kita menutupi hak Allah dan mengatakan kita ada kedirian. Itu yang menyebabkan kita diseksa ataupun mendapat azab yang besar bila kita merasakan ada kedirian kita. Maka tu kita kena menyesali dan beristighfar, betul-betul menyesali, sedar, dan kita tak mau lagi bersungguh-sungguh, kita mohon pada Allah, tak mau rasa ada kedirian kita lagi. Bersungguh-sungguh. Sebab kedirian ni akan membuka pintu-pintu maksiat yang lain. Bila kita keluar bang, dalam pintu tu, maknanya kita keluar je, ada rasa diri kita, maknanya kita keluar dari keesaan Allah, maka kita akan mengatakan ada dua, ada kita, ada yang maknanya sebenarnya yang esa, yang tunggal hanya Allah, tapi kita mengatakan ada kita, maka terseksalah kita. Sebab kita tidak ada memiliki apa-apa, kita rasa ada. Sebenarnya bila ada tu tadi menunjukkan dia yang ada. Kita tak faham konsep ni tadi, ataupun kita dah bagi pengetahuan tapi kesombongan kita. Ada penyakit dalam diri kita, kita biarkan. Tahu bang? Abang? Kita biarkan diri kita ini dalam keadaan ikut hawa nafsu, ikut keakuan diri. Kita biarkan berapa lama dah bang? Bukan kira 1000 tahun ke apa, tapi kita merasakan tu tadi, detik-detik tu makna kita dah berada di dalam kesengsaraan, kita berada dalam azab. Bila ada keakuan diri. Faham tak bang? Irfan? Maknanya kita betul-betul merasakan benar-benar yang wujud hanya Allah. Itu je. Tetapkan diri kita hanya merasakan ilahun wa kul huwallahu ahad. Katakan tu maknanya betul-betul bukan kata tu
huruf ya, betul engkau yang esa, bukan ya tak ada titik, ya 2 titik, betul-betul yakin bahawa engkau yang esa ya Allah, engkau yang mengesakan diri engkau. Duduk kat situ atas betul-betul kita faham nikmatnya. Tak ada yang lebih nikmat lagi. Mengalahkan nikmat-nikmat yang lain. Jadi bagaimana kita, anak abang yang dengar ni kita nak olahkan abang? Abang? Maknanya cari jalan, maknanya berusaha sambil tu mohon pada Allah. Bersungguh-sungguh pasti Allah akan bagi. Tapi kalau kita tak faham, kita biarkan, nanti kita terseksa, kita tak sedar bahawasanya kita berada di dalam hawa nafsu ataupun kedirian kita. Selama ni kita puasa juga, kita solat juga, kita bersedekah juga, tapi dalam keadaan hawa nafsu kita, hawa nafsu amarah, iaitu hawa nafsu yang membawa nakkan kepujian kita buat sesuatu tu. Nakkan ada sesuatu disebab, bukan betul-betul Allah lah yang berbuat tu, bukan aku. Bukan aku. Ini 100% semua adalah rahmat Allah. Bukan aku 1%, 0.10% pun tak ada. Kosong. Semua dia, engkau ya Allah yang memperbuat kebaikan. Gitu. Baru rasa betul-betul lazat dengan nikmat, zuk dengan Allah. Faham tak bang? Tak ada kepentingan apa-apa. Betul-betul engkau lah yang membuat. Mana ada aku ya Allah, engkau semua ya Allah. Nak duduk situ. Kalau kita duduk situ, semuanya nanti kita punya sistem-sistem Allah Ta'ala semua dengan petunjuk-petunjuk kita berlaku kehidupan kita ke depan. InsyaAllah. Itulah tadi bila kita dah mengenal diri kita benar-benar, kemudian datanglah Allah Subhanahu Taala yang sendiri akan memperkenalkan. Baru itulah nanti dikatakan nanti kita arif, kita faham, kita nak kenal Allah daripada Allah. Baru betul. Tapi kalau belum lagi kita nak kenal diri kita macam mana aku nak kenal Allah daripada Allah? Kita akan tertanya-tanya. Itu maka itu Rasulullah kata, aku mengenal Tuhanku dari Tuhanku. Jadi Rasulullah memang direct, dia langsung belajar dengan Allah. Allah sendiri yang perkenalkan diri Allah kepada Rasulullah. Dan bila sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau begitu kami nak belajar dengan Allah macam mana kami? Rasulullah kata, engkau lihat aku. Maknanya lihat diri Rasulullah, diri dalam diri Rasulullah tu. Jadi sahabat pun Rasulullah ajarlah dalam diri Rasulullah tu, macam mana Allah Ta'ala didik dalam. Langsung bila dia dah faham, dia dah kenal Muhammad tu tadi, langsung barulah sebenarnya engkau dengan Allah, kau belajar dengan Allah, bukan dengan aku sebenarnya. Jadi itu yang kita nak faham. Sekarang ni kita pun bila dah faham nanti, bila dah kenal diri, baru nanti Allah yang sendiri yang, bila kita dah kenal diri yang penghabisan, diri Muhammad. Bila dah kenal diri yang Muhammad pun tak ada, baru kita. Tapi landasan dia, yahdillahu linurihi, nur Muhammad tu harus dikenal dalam diri kita. Itu. Jadi nur Muhammad ni akan bawa kita mengesakan dia. Bila dah sampai situ baru kita langsung. Itu jadi benda keadaan tu tidak berpisah pun, semuanya dia belaka. Nur Muhammad tu sifatnya juga untuk nyampai kepada zat. Tak lain, dia bukan banyak bilangan, tetap esa. Jadi di situlah nanti bila kita dapat duduk situ, dia akan ada dipanggil khatir. Khatir ni lintasan. Lintasan yang datang, maka kita belum dapat lagi orang kata betul-betul berpegang teguh, kan? Jadi kita masa teguh tu, Allah teguhkan kita teguh. Tapi bila ada lagi hawa nafsu kita, kedirian kita ingin tu, itu akan datang khatir. Khatir ni lintasan lain. Tadi dah kita dah dengan dia, kita tak ada lintasan lain melainkan anzala ala abdihil kitabah
walam yaj'al. Tidak ada bengkok daripada Allah langsung. Tapi bila kita keluar je sikit, ada nak rasa ada diri ya, akan datang khatir cepat datang. Lintasan dia panggil. Tadi lintasan yang betul-betul lintasan rabah, khatir rabah ni. Dipanggil warid lintasan yang datang daripada Allah. Dia juga warid juga pun dia juga. Tapi ni khatir ni, dia bila kita rasa ada je kedirian sikit, dia cepat datang khatir ni. Halus ni main. Faham? Dia bawa kita terus. Dia bawa kita satu istana kerajaan yang besar. Dia ajaklah kita fikir kat situ. Kita pun tengok kerajaan besar, dia hidang macam-macam, dia tahu kan. Punca ni kita keluar sikit je. Ada nak kedirian, dia datang menyambar kita. Khatir. Itu khatir apa dipanggil tadi, syaitan ni, ataupun iblis, ataupun khatir yang dipanggil jin. Sebab dia bila hawa nafsu datang, dia pun sambar. Dia ajak bawa. Jadi hawa nafsu kita akan dihidangkan dengan macam-macam. Dengan puji-pujian. Kalau kita orang arif bila ahli zikir, dia kata, kau kalau nak zikir lebih bagus, kau zikir yang ni. Ya, makam kau cepat naik pada Allah. Bila orang arif tu tadi nak buat je, yang disuruh tadi, dia tunjukkan lagi best. Ni tak best, ada best lagi. Belum lagi buat ni, dia tunjuk best. Terkena tak orang arif bila ni? Jadi dia membuat atas nak makam kedudukan tinggi. Bukan betul-betul kerana kalau dia dengan Allah tadi, dia betul-betul seronok. Tapi bila dia dah rupanya teruk, dia hanyut, terkena dah dia. Jadi benda tu dah terkeluar, dia yang keluar. Masuk keluar. Tutup pintu. Tip tutup. Nanti datang balik Nanti datang balik tau. Panas tu bawa anak nanti datang balik. Biar tu. Panas ni tuan. Dia begitulah keadaan dia. Dalam setiap diri kita ni. Qalbun tu tadi, itulah kita kena dah kenal yang dalam tu, maknanya jangan keluar bagaimana kita. Tapi walau bagaimanapun kita ni akan diuji, itulah tadi. Nabi Adam, sedangkan Nabi Adam pun hawa terkeluar. Jadi hawa tu yang digoda oleh syaitan ataupun iblis. Dia tak nak direct goda Adam, tak boleh, Adam tahu. Tapi hawa macam kita lah. Jadi kita hawa kita, kehendak kita, keakuan diri tadi. Adam tadi tak ada, tapi bila dia adakan hawa tadi, mula punca datang kerosakan di situ. Sebab hawa ni dia suka membantah Allah Ta'ala punya suruhan. Hawa kita ni, keakuan diri kita ni suka membantah. Dan suka, maknanya kita semalam kan dah kata-kata Alhamdulillah, syukur. Jadi kita akan tak mensyukuri nikmat. Sebab kita tak rasa syukur tu dengan hasbunallah wa ni'mal. Kita tak lagi betul-betul Allah tu cukup dah. Kita sebut Alhamdulillah tu, kita masih ada lagi nampak yang nikmat-nikmat yang lain. Kedudukan, atau benda, wanita, dan macam-macam daripada pecahan tu. Kita masih lagi ada lagi dalam diri kita ni, itu tadi. Nikmat yang ke situ. Dan pula nikmat tu akan bertambah tinggi. Hingga kan dengan Allah tu jadi terganggu. Jadi mudah, nampak itu, mudah kita tak mensyukuri. Yang betul-betul syukur adalah dengan Allah, kita tak jaga betul-betul. Saya cakap semalam. Hawa kita nak mandang yang dalam syurga tu, ibaratnya Adam tu duduk dalam syurga, semua cukup, 99.9. Satu je aku larang, jangan ambil. Jangan dekati pohon tu pohon. Buah khuldi, ada yang kata macam-macam lah. Kan? Yang pentingnya jangan hampiri. Allah tu jangan hampiri tu je. Satu, yang lain macam-macam nikmat lagi. Tapi yang satu tu yang, sebab apa? Bila timbul ada hawa. Hawa tu pergi ke sana, Adam ke sana, hawa tu digoda oleh syaitan ataupun iblis. Pergilah dekat, cakap dengan suami kau. Tak ada apa, pokok tu dekat je. Itu pun berpuluh tahun baru sangkut. Dia tawaf dulu, makin dekat, lama-lama
pegang je lah. 10 tahun lagi, cium-cium je lah. 10 tahun lagi, sikit gigit lah. 10 tahun lagi, ngap terus, kup. Itu yang telanjang tadi, habis. Jadi, hina dan tercela bila kita tak bersama dengan Allah. Gitulah ibaratnya. Jadi, kita terhina, tercela sebab kita yang keluarkan hawa kita tadi. Cuba perhatikan kisah-kisah yang Allah kisahkan sebab Allah sayang. Jadi gitulah keadaan diri kita. Saya sendiri pun saya cakap saya tak mampu. Bukan tak mampu ni saya nak putus asa, bukan. Saya hanya boleh mampu saya dah dalam keadaan kebingungan. Saya hanya, ya Allah, tolonglah. Memang kalau ada kedirian aku memang tak mampu. Jadi jangan kau rasa adakan kedirian aku. Engkau ya Allah, aku nak Engkau ya Allah, tolonglah ya Allah. Dalam kebingungan, dalam ibaratnya lah, saya pernah cerita dulu kapal kita pecah tengah lautan. Satu papan pun kita tak boleh nak sambut. Kita tenggelam antara hidup dan itulah keadaan diri. Kalau kita dah kenal diri, kenal Allah, kita akan takut, kita akan keadaan kita gitu. Sentiasa 24 jam memerlukan kita dalam keadaan lupa je lemas kita. Jadi pertolongan tu hanya Allah. Itu baru boleh kita boleh pegang teguh. Duduk di makam iaitu Allah teguhkan kita. Tapi kalau kita rasa macam kita dah naik ke darat, kita macam kasih selamat, itu kita kena tu. Asalnya dah diajar kita ni ibaratnya gitu di tengah lautan, ibarat kita. Ibaratnya telur di hujung tanduk kita ni. Telur tahu hujung tanduk bila-bila rebahnya. Jadi siapa yang dapat yang menyelamatkan? Tak lain Allah. Jadi ibarat kita gitulah. Jangan berpegang pada diri kita. Jangan yakin pada diri kita. Yakin kita hanya pada Allah. Itulah bila kita dah kenal diri, kenal Allah, kita tak nak bergantung pada yang lain dah. Termasuk diri kita sendiri jadi musuh untuk kita bergantung. Betul-betul. Ya Allah, takut ya Allah. Kita akan, ni bukan main-main. Bila kita rasa ada kedirian, memang kena teruk lah. Tak payah tunggu azab lain lah. Memang dalam tu dah terkena. Ini bagi orang yang betul-betul, bukan Allah tu nyayang kita, bukan. Kita yang cari pasal, kita yang buat masalah. Sebab Allah tu, engkau dah kata syukur, Alhamdulillah, puas engkau hanya dengan Allah, engkau boleh keluarkan ada diri engkau lagi daripada makam kepuasan dengan Allah tadi. Keasikan, kecintaan, kemanisan, semua Allah, Alhamdulillah kau cakap. Engkau boleh dalam masa yang lama sama juga engkau boleh keluar daripada makam tu. Kufur ni, itu aja kufur nikmat dah. Ada kedirian tu dah kufur nikmat. Dah jadi sifat munafik, macam-macam jadi sifat-sifat yang tercela lepas. Sebab tu Allah Taala kata, jangan kau adakan sesuatu di samping aku. Maknanya diri engkau pun kau ada dua, ada aku, ada engkau pun, engkau akan pasti akan terhina dan tercela dan hina. Itu je kalau kita faham maksud ayat tu tadi, surah Isra tu, kita dah tahu betul ini makam dia rupanya. Jangan sekali mengadakan ada diri aja, ada Allah, ada diri, dua je. Hina dan tercela dan automatik, tak payah lagi kita nak dimasukkan dalam azab. Tak, dah memang dalam diri kita habis dah. Saya merasai sendiri makam tu. Itu pasal saya takut sebab apa? Itulah. Tak payah orang hina, tak payah orang cela kita. Kita sendiri dah teruk. Ibaratnya seluruh alam ni mencela, menghina kita. Kita khas masuk dalam neraka yang special, yang ya Allah, azab yang special. Itu hukuman yang layak. Itu kita takut tu tadi, waliman khafa maqama rabbih. Orang yang betul-betul takut pada Allah. Takut yang macam mana? Dia tak mau ada rasa diri dia tak ada Allah. Itu dia takut. Sebab dia dah kenal. Hanya ada Allah, la ilaha il. Dia kena pastikan, betul-betul khatamkan betul la ilaha illallah tu. Betul-betul meyakini betul-betul apa maksudnya. Arifkan betul-betul la ilaha illallah. Sampai kita sebut tu memang betul kita dah. Macam mana kita nak ulangkan lagi sampai?
Kita tak mahu ada wujud dua. Aku yang mengatakan kau yang tak ada, ya Allah. Tak boleh, tak boleh. Dia dengan dia cukup. Dia. Macam mana nak olahkan sampai dapat makam. Jadi itu yang kita perlukan lagi-lagi. Saya ni cakap ni bukan makna saya lepas. Saya bercakap ni lagi saya nak kena betul-betul. Lagi nak kena betul-betul. Minta Allah tegurkan. Takut, menangis. Ya Allah, jangan ya Allah. Dia tak merasa. Dia dah terbiasa terkeluar kita punya kehendak, kedirian ni. Ya Allah, lagi kita nak kena. Engkau juga yang hantar ni, ya Allah. Engkau juga yang boleh hilangkan, tolong ya. Dia berlawan kat dalam tu, ya Allah. Perang rohani ni. Perang hawa nafsu ni, betul Rasulullah kata. Lebih berat daripada perang berat. Tapi beruntunglah orang yang perang dia, nanti pertolongan Allah yang sampai. Sebab waktu berperang tu kita tak mampu. Ya Allah, dia datang juga. Ya Allah, dia datang juga. Lintasan khatir ni tadi. Aku dah nak lebur kau, ya Allah. Dia keluar ada diri aku lagi, ya Allah. Degilnya, ya Allah. Ya Allah, tolonglah. Nanti Allah akan bagi. Dipanggil wazidnahum huda. Dia akan bagi. Kita betul-betul nak beriman pada Allah, nak pegang. Dia akan datang juga. Allah akan bagi petunjuk macam mana nak mengalahkan tu. Hanya pertolongan Allah berbentuk huda, iaitu petunjuk. Itu macam-macam lah Allah Ta'ala kata. Sekejap je kalau Allah dah bagi petunjuk, kejap dia hilang. Kita tak mampu. Dia datang tu kita hanya boleh lawan dia. Kita tak. Tolonglah Allah, macam tu je boleh. Kalau datang nanti petunjuk Allah, baru dia hilang di sisi Allah dari huda kan. Allah tambahkan. Memang kita kan Nabi-Nabi, para Rasul, cukup dia jaga yang dalaman ni. Dalaman ni, mana keesaan ni, dia kunci rapat, jangan ada yang masuk lagi. Dan dia sendiri jaga, jangan sampai dia sendiri masuk dalam tu. Apatah lagi yang lain, dengan pedang la ilaha illallah. Ini kena kesungguhan. Ini pasal dia babit dalam. Jadi Allah tu tak tengok kat dalam. Kalau ritual yang luar-luar ni, dalaman kita macam mana pun tak jadi masalah. Orang tapi dalaman ni, bila kita dah kenal Allah, kita, ya Allah, berdetik aja yang tak elok, ada rasa kedirian sikit pun kita dah rasa, ya Allah, salah. Menangis kita, ya Allah, ya Allah. Ni yang betul-betul waliman khafa maqama rabbih. Dia dapat dua makam. Di dunia lagi dia dapat, dia takut pada Allah dah. Takut pada Allah kenapa? Dia takut ada rasa kedirian dia, mana dia dah. Tu yang dikatakan takut. Itu tadi jadi takut tu penting. Sebab kalau tak ada takut tu tadi, khauf tadi, Allah Ta'ala kata, kita akan jadi seolah-olah bangga kita boleh tu, kita boleh seibadah ni. Tapi bila ada takut ni tadi, dia akan jadi sayap. Satu sayap yang sampai kepada Allah. Satu lagi sayap tu adalah, bila takut tu, dia akan ada rojak. Takut khauf dengan rojak. Takut dengan harap. Siapa harap kau? Wa ila rabbika farghab. Takut campur. Takut aku, ya Allah, engkau ya. Engkau lah harap. Dua akan sampai kepada dia duduk situ. Bila kita dah terkeluar, tepat takut dan harap. Dan Allah akan bagi dua. Di dunia lagi kau merasakan keasyikan dengan Allah, dan nanti bila kau wafat, dia barzah, di mana-mana pun kau tetap dengan siapa ketika kau di dunia. Dua kena. Ada yang pecah kata dua syurga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dua. Tapi bagi tafsiran ahli sufi, dia mengatakan kenikmatan di dunia dengan Allah asyik, diuntung dengan dia daripada yang mustahak je. Di dunia kita rasa, pasti nanti ke dunia dengan siapa kita cinta. Kita takut dengan siapa betul-betul? Allah. Begitulah nanti di alam barzah, alam mana pun tetap kita akan takut dan rindu hanya kepada Allah. Tapi bila dah dunia kita tak dapat. Apa yang kita nak bawa? Kita dah sering tertipu, kita ingat aku ada solat aku ada sedekah aku. Memang betul, saya tak cakap salah. Tapi bolehkah kita sandarkan dengan tu tanpa kita mengatakan ini semua amalan-amalan aku hak engkau ya Allah. Aku boleh berbuat ni sebab kerana Allah Rasulullah dah ceritakan tak ada orang boleh masuk
jannah, syurga, dengan amal perbuatan baik dia. Sahabat tanya, ada engkau pun sama? Ya, engkau pun sama. Habis apa yang boleh? Rahmat Allah. Jadi kita kena ingat pesan Nabi. Bukan saya tak kata tak, si Haji kata jangan solat, jangan haji, jangan puasa, jangan sedekah sebab itu tak boleh masuk syurga. Lah. Dengar baik-baik saya cakap. Ini kisah Rasulullah SAW cerita. Rasulullah tak mau kita berbangga dengan amal, mengatakan itu kita punya. Sebab kita boleh buat solat tu sendiri, kita syukuri sebab Allah yang bagi kita boleh buat. Kita dapat sebut nama Allah banyak-banyak, asyik dengan Allah. Allah yang bagi, bukan kita yang hebat. Itu maksud Rasulullah. Sandarkan kepada Allah. Bukan sandarkan kepada kita. Keakuan diri. Itu je. Buat-buatlah. Tapi jangan sandar kita. Oh, aku tiap malam 20,000 zikir. Allah, asyik. Kaku ke? Tadi malam kau buat. Kau cerita kat orang. Orang tak tanya. Kau nak ingatkan Allah balik ke kau dah? Kalau orang betul kenal Allah, dia tak mahu, malu dia nak cerita keasyikkan dia dengan Allah. Ya. Pasal mahalnya dia dengan Allah tu, dia nak rahsiakan. Waliyatalataf wala yus'iran nabikum. Berlemah lembut dan dia ceritakan hal-hal alam ahada dengan Allah tu kepada tertentu je. Bukan dia dengan Allah. Jadi itulah kedudukan kita. Bila kita dapat kedudukan maqam ni tadi, maka kita telah mendapat keuntungan yang besar, Allah Ta'ala kata. Tapi pada pengakhir zaman kita ni, manusia dah banyak ke arah kesesatan, kemunafikan. Sebab melayan khatir lintasan-lintasan yang berbentuk syaitani dan juga hawa nafsu, kedirian tu. Melayankan sangat kedirian, jangan datang khatir yang lintasan yang dilayan. Sebabkan bila ada rasa keakuan diri, datang lintasan jin, dia akan bawa kau satu kerajaan yang lebih besar, alam yang lebih besar daripada dunia. Dia akan hidang kau macam-macam dan diperlihatkan kedudukan kau, boleh ditunjukkan di syurga nanti. Selama ni kita hanya dengan Allah, kita tak peduli dah syurga. Tapi bila kita ada keakuan diri, kita mula dah nak nampakkan ganjaran-ganjaran. Jadi khatir syaitan ni, iblis tadi, hawa nafsu, dia akan bawa kita ke istana yang kita nak tadi. Kau tempat kau sini, kalau kau amal gini, kalau nak tinggi lagi surga, kau boleh bawa, kau amal ni pula. Jadi kita beramal kerana nak kedudukan yang dihidangkan oleh khatir rabani, iblis atau syaitan dan jin kuncu-kuncu ni tadi. Kita tak cepat patah balik nyaya kita. Sebenarnya kita di dalam tu, kita berada dalam azab. Kita tak berada dalam nikmat yang betul-betul dengan yang kita dapat tadi, iaitu syukuri nikmat itu Allahnya tadi. Bukan bentuk nikmat itu tadi yang membentuk nampak, tapi nikmat yang membentuk ghaibah, rohani kita dengan Allah tu yang sangat mustahak, sangat penting. Jadi macam mana kita nak olahkan lagi. Perbetulkan lagi perhubungan, maknanya supaya betul-betul jadi Allah sucikan kita, Allah bagi kepahaman dan kita bersungguh-sungguh di dalam kita nakkan kepada Allah ni, sungguh-sungguh dia lagi kena. Bukan sungguh-sungguh nak dapatkan ganjaran-ganjaran daripada Allah. Bukan saya cakap ganjaran tak betul. Sungguh-sungguh nak dapatkan Allah nak. Lagi susah lagi. Tapi tu saya cakap tadi, nak cakap susah sangat kan nanti orang kata susah, kita tak payahlah. Tak mampu. Bukan maknanya saya cakap susah, tidak. Kita tak boleh anggap remeh-temeh lah, saya cakap tadi. Allah tu tahu kemampuan kita, dia akan bagi ikut kemampuan kita. Jangan kita minta yang tak ada kemampuan pada kita. Dan Allah tahu kemampuan kita banyak mana, kita ikut yang tu. Apa yang dah ada pada kita, iaitu Allah, kita rasa Allah cukup. Jangan kita minta nak darjat ni, tak payah. Cukup kita dengan Allah. Nanti Allah nak letak kat mana, kita tak usah hiraukan. Yang penting kita tetap dengan Allah. Tapi bila ada kedirian, dia lain sikit. Kita nak pula makam ni, wali lagi tinggi lagi. Dia itu mulalah kacau. Itu cara khatir, lintasan iblis atau syaitan untuk nak goda orang arif billah. Goda Nabi-Nabi pun dia.
Cuma Nabi-Nabi dia tak boleh masuk kat dalam. Bila dia terkeluar hawa tu pergi sana, hawa tu yang dia ada juga. Jadi kita naknya jaga dalaman. Dalaman tu tadi. Itu peperangan tu ya Allah. Saya cakap tadi, kalau kita tak betul-betul macam kita duduk di dalam keadaan saya cakap tadi di tengah lautan, kita antara tenggelam timbul, hidup kita ni macam tak ada harapan untuk kita tak mampu buat apa-apa, siapa pun tak ditolong kita. Hanya Allah je betul. Hidup macam tu keadaan kita di dunia macam tu. Makam tu Allah bagi rasa kan. Tapi bila kita rasa senang aja sikit, mula. Sedikit orang yang bersyukur kata Allah. Boleh. Syukur, jaga syukur tu. Syukur yang macam mana? Saya cakap tadi. Syukur tu kita merasakan nikmat tu dengan Allah tu terlalu besar. Jadi kita yang lain-lain tak dapat pun tak apa. Terlepas pun tak apa. Yang penting Allah tu segala-gala kesyukuran kita. Hidup kita dengan Allah. Kesyukuran dengan Allah. Macam mana kita nak jaga? Jadi saya pun sendiri jaga. Bukan makna saya ni dah lepas. Kita sama-sama lagi duduk kat situ. Allah dah bagi kepada Rasul tu skill-skill dia. Untuk supaya waqadara buka. Supaya kita tetap teguh dengan Allah. Itulah skill-skill dia. Skill dia macam mana? Ibarat kau ni di tengah lautan luas, kapal kau pecah, tak ada satu papan nak selamatkan kau. Kau tak dapat dah. Mana pergi papan surfing. Hiduplah situ seperti musafir. Kau hidup ni maknanya kau tak ada apa-apa pun. Kau tak ada bergantung kepada makhluk pun. Semua tak ada. Dan semua makhluk pun tak boleh kau ajakkan bergantung. Sebab kau dah tengah lautan dah pukul. Hanya betul-betul harapan kau ila rabbika far. Dan kau betul-betul takut pada Allah. Takut, khauf dengan raja harap. Dua ni kau baru boleh kau terbang. Baru boleh dua sayap ni boleh sampai kepada ahad tauhid yang sebenar-benar. Roja dan khauf. Khauf dan roja. Khauf takut, roja harap. Dalam takut harap pada ya Allah, aku tak boleh tak empang kau tak. Jangan ada rasa diri aku. Tolong ya Allah. Dalam kita takut pada Allah, kita ada pengharapan. Kita hanya bermaslah aku Allah. Bila tak ada harapan aku engkau ya Allah. Aku hanya takut pada engkau, harapan aku engkau ya Allah. Harap, takut tanpa harap, sampailah dua sayap untuk selamatkan kita daripada Allah. Tu jaga. Perbaiki. Tu. Bila rasa nak terkeluar, nak datang khatir, kita pakai. Ya Allah. Takut. Cepat. Dalam tu cepat. Ya Allah. Cepat. Ya Allah. Aku dah mula ni ya Allah. Tolonglah ya Allah. Tolonglah. Kan takut dengan harap kan. Takut kita takut kita dengan Allah tu ada dua. Ada kita ada takut. Nak ada kita takut. Dan kita bila nak rasa gitu, kita takut dan juga harap. Ya tolong ya Allah, jangan bagi aku ada dah. Gitulah maknanya yang saya alami untuk mendapat kukuh dengan Allah. Bukan kita ni hebat, tapi kita bermohon macam tu. Bukan kata kita hebat, tapi permohonan kita harapkan Allah. Bukan kita hebat. Kita dah takut, tak boleh buat apa, tak ada siapa, takut gitu. Hanya yang boleh bantu kita dan harapan kita rojak itulah pakaian kita. Tak boleh apa. Kalau dia nak kata gini, kita tak boleh buat apa. Tak boleh lah. Nabi. Engkau yang awas, jangan ada rasa dia jaga. Cepat ya Allah, nak azab kedirian aku ya Allah. Cepat. Jangan kita layankan, dibawa ke istana tu, nanti dunia lain, alam lain, nyanyi kita. Indah, lama-lama terlungkup gitu. Berapa lama dah kalau dia bawa kita 10 minit, dah 10 minit habis kita hubungan kita dengan Allah. Menangis, menyesal kita, ya Allah 10 minit tadi aku layan aku punya apa tadi dulu cakap apa? Kitab-kitab memori lama-lama. Aku dah layan memori istana lama-lama aku ya Allah, sampaikan aku tak merasa engkau ya Allah. Aku pergi layan ya Allah. 5 minit ke 10 minit ke. Oh ya Allah, ruginya aku ya Allah. Padahal engkau dah bagi tahu hanya dengan engkau aja. Mengesakan engkau je, jangan ada nak bawa hayal-hayal angan-angan ke tempat yang dah lepas. Ilmu-ilmu yang lepas-lepas. Ada dalam memori kita kan, saya cakap kan. Engkau pergi layan kat istana memori kau tu. Kau buka kisah-kisah.
Lepas tu kau masuk tu tanpa izin Allah. Kalau Allah yang suruh tak apalah, ini kau yang semak balik. Kau rasa seolah-olah nak dalam keadaan kau tak dengan Allah, dalam keakuan diri kau tadi. Kalau engkau betul dia aja, dia bawa ke mana tak kisah, semuanya tak bodoh, semuanya maknanya sistem dia. Sebab kita dah tetap tak ada, yang ada dia, dan dia akan buatkan sistem-sistem yang di bawah atur kita semua cantik. Tapi bila kita tak dengan dia aja, sistem tu dah berubah. Sistem kepada hawa nafsu ataupun hatir lintasan daripada iblis, syaitan, jin. Automatik. Halus dia punya. Tu pasal duduk kat maha halus. Kalau tu halus, duduk kat maha halus. Dan kita duduk selain daripada dia, kita akan menyesal. Kita akan rasa terhina. Itu kalau bagi yang faham. Tu. Jadi perbaiki lagi, insya-Allah. Kita akan dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpahan kurnia-Nya dapatlah kita bersama-sama menghayati, mendengar penceritaan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mendengar tentang cerita Dia aja. Cerita Dia saja, itulah yang akan menyedapkan kita, memberi yang mana memberi nikmat kepada kita. Dan kita tidak duduk di tempat sedap, kita tidak duduk di tempat kenikmatan, tapi kita duduk di tempat yang pemberi kenikmatan dan pemberi sedap tadi itu. Itu yang dikatakan mengesakan. Dia dah yang mengesakan pada diri keesaan Dia. Itu yang sebenarnya hala tuju yang sebenarnya. Jadi kita jangan keluar-keluar dah dengan kesedapan yang Allah Ta'ala bagi tu, iaitu kita duduk dengan yang maha sedap tadi tu, yang maha pemberi sedap tu. Kita dah duduk dari situ. Bukan kita, maknanya nak menceritakan tentang yang duduk di tempat sedap tu untuk menceritakan dia lah sebenarnya. Sebenarnya gitulah ceritanya yang sebelum ni Ustaz beritahu. Kalau tak cerita dia tu, maknanya tak dapatlah diungkapkan cerita ni lah. Sebenarnya gitu. Jadi sistem Allah iaitu sentiasa menyatakan dia aja. Jadi seperti yang diperbincangkan pada petang ni, lintasan khatir tadi tu sebenarnya sentiasa berlega. Kedirian diri kita ni sentiasa mengejar kita. Dia menunggu je. Ustaz pun pernah beritahu, tombak-tombak yang dah rapat dah dekat kita ni kan. Jadi itu yang sebenarnya. Jangan kita sangka Allah Ta'ala dah bagi kefahaman yang tinggi tu, jangan kita rasa kita selamat. Belum. Maknanya dia sentiasa mengejar kita, tak boleh macam mana, tak boleh ni, ini, tak boleh ni, ini. Itu dia. Macam mana yang tu dia yang dikatakan Hawa tadi tu kan. Hawa memang dia sentiasa mengejar kita. Jadi kita tetaplah. Lepas tu skill yang tadi yang diperbincangkan, yang diperkatakan tadi, yang diceritakan tadi, yang dikatakan khauf dan takut dan mengharap. Itu yang mahal tu. Skill yang mahal tu. Skill mahal tu. Itu yang kita kena duduk kat situ tu. Sebab kita memang Allah Ta'ala nak melihat kita punya kesungguhan bahawanya kita ni memang tak mampu. Kalau kita rasa kalau kita rasa mampu, maknanya masih lagi kan ada kedirian diri kita. Jadi itulah dikatakan takut dan mengharap. Itu yang benar-benar Allah Ta'ala hantarkan bantuan dari tu. Siapa hantar sekilat, dia hantar bantuan. Jadi dinyatakan semuanya dia, kita tak mampu. Memang betul lah, siapa yang rasa dia akan merasa. Betul lah yang Rasulullah cakap. Betul. Yang dikatakan peperangan yang sungguh hebat, peperangan yang itulah yang dikatakan peperangan hawa nafsu. Kita fikir, kita cakap senang je. Peperangan hawa nafsu senang je, apa susah? Jangan. Itulah yang nak bermain kat dalam tu, bukan senang. Tapi bukanlah kata kita cakap bukan senang ni kita yang menghadapi. Sebenarnya dia lah yang menghadapi. Yang dikatakan skill tadi tu, takut dan mengharap. Tu kita olahan yang hari ni, yang amat berharga hari ni. Takut dan mengharap tu satu skill yang amat berharga bagi kita, yang kita dengar lah melalui pendengaran Allah ni.
Kita bersyukur dengan Allah SWT, dia masih memberi lagi. Dikatakan olahan, penceritaan, skill-skill yang mana untuk, sebab itulah kasih sayang dia, rahmat dia lah tu. Kasih sayang dia lah tu, dia nak bagi kita supaya teguh. Itulah. Dia nampak, dia tahu kondisi kita sebenarnya, kondisi kita macam mana dia tahu. Tapi dia sayang kita, dia bagi kasih sayang, kasih sayang, rahmat dia tu, itulah. Satu-satu dia bagi bantuan-bantuan tu. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keteguhan, yang mana setiap apa dalam kehidupan kita ni, kita yang ke depan kita ni kita tak tahu macam mana, dan lebih sukar lagi dalam kondisi sekarang ni, fasa kelima ni. Jadi kita mengharapkan itulah yang dikatakan, bila kita duduk di fasa kelima sekarang ini, yang sedang nyata sekarang ni, ialah kita duduk di tempat yang dikatakan skill, yang dikatakan takut dan mengharap. Jadi tak lain, hala tuju tetap sama, tetap tu la ilaha illallah, tak ada kedirian. Kita jangan mengaku ada pengakuan diri, mengesakan dia saja, dia yang mengesakan pada diri keesaannya, insya-Allah. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, itulah tadi daripada kerahnian dalam diri saudara kita mengatakan tadi, daripada kalimat-kalimat kudus, kalimat suci, kalimat Rabbi. Mudah-mudahan kita dapat bawa dalam kehidupan kita, akhlakkan, tak lain. Itu yang membawakan keberuntungan. Itu tak ada lain, kita sama-sama. Tak ada tinggi, tak ada rendah. Itu takwa kita kepada Allah sama-sama. Gembira kalau sama-sama kita dapat buat. Gembira kita. Jadi kita ni ibaratnya satu bangunan. Orang mukmin dengan orang mukmin satu bangunan. Saling tolong menolong ke arah mengesakan Allah, bukan ke arah meruntuhkan. Kalau meruntuhkan, kita angkat kaki, pindah, hijrah, supaya biar kita tak ramai 3-4 orang tapi saling mengukuhkan. Ibarat setandan pisang tu, kita saling elok-elokkan. Kalau ada satu yang busuk, kita kena keluarkan. Takut yang busuk tu, munafik tu tadi, akan merosakkan banyak yang lain. Jadi bukan membenci, kita asingkan. Rawat dulu ke macam mana ke, ibaratnya gitulah. Jadi gitulah kehidupan kita gitu. Kita kena pandang yang sedalam-dalamnya tadi. Kalau kita sekadar kita sendiri tak pandang, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita sendiri kita pun tak mau kaji. Macam mana kita nak nampak yang luaran gitu, di luar tadi punya dalaman. Kita tak akan nampak di balik yang terzahir tu ada yang tersirat. Kita tak akan nampak selagi kita tak memberesi perjuangan yang pertama adalah jihad hawa nafsu kita dulu. Itu dulu. Sekarang kita dah banyak masyarakat kita melangkah kepada yang penting ni, jihad hawa nafsu ni belum selesai. Kita dah, ini masalah. Bila pegang ilmu tu akan bawa kepada kemunafikan. Jadi ahli kitab tu bukan jadi ulama. Banyak ilmu tapi tak jadi ulama. Jadi ahli kitab yang ada kesombongan, ada rasa yang yang buruk lah, jadi ulama. Tapi kalau dia bentukkan macam mana Rasulullah bentuk sahabat-sahabat dan umat pada waktu Rasulullah, dan sahabat membentuk pada tabi'in, semua berbentukkan tu adalah kerohanian dulu, iaitu diri, dalam diri dulu diperbetulkan, baru boleh kita dah sistem tu lah. Sistem tu dah tak betul-betul sistem Allah Ta'ala. Sistem lahir-lahir anak dia dah kena enjet. Itu pun dah lari. Kita tak nampak dia lari. Kita tak boleh salahkan Yahudi, Nasrani. Dia dah memang keadaan dia gitu. Dia akan cari jalan untuk tempat sama-sama dengan dia di neraka Jahannam. Kita kena faham. Jadi kita tak boleh salahkan dia 100%. Allah dah bagi tahu. Kita jangan ikut. Allah bagi tahu. Hati-hati. Jadi tidak, kita dah tahu itu rancangan dia. Kita masih lagi akur. Kalau dah terpaksa darurat, tak apa, kita matikan cepatlah. Kita sekadar ikut tu, tapi dalam hati kita batil tu buang, tetap mengesahkan Allah. Tak apalah, ini kita berbangga pula boleh ikut dia. Itu dah maknanya kita dah mulalah terpesong betul lah tu maknanya.
tersesat jalan tu. Sebab kalau orang awam dia sesat tak apa, dia tak menyesatkan orang lain. Tapi kalau dah ulama, pemimpin atas dah sesat, dia akan menyesatkan banyak yang lain. Kalau kita tak lari macam kata Imam Syafi'i, larilah engkau kalau jumpa ulama, pemimpin yang begitu. Seperti kau lari nampak harimau ataupun singa yang tengah mengaum, tinggal dalam keadaan kepanasan. Itu tadi. Lari sekuat-kuatnya, lari, jauhkan. Kita dah berada di zaman ni. Zaman yang maknanya disuruh lari, jauhkan daripada pemimpin-pemimpin ulama-ulama yang su' ni tadi. Banyak. Tu ya. Jadi saya cakap ni tadi bukan nak menghina mana-mana ulama, tak ada. Tapi Rasulullah tu bagi tahu tepat, dah nampak, kita nampak jelas dah. Malahan pemimpin kita, ulama-ulama su' ni tadi, dia dah terbiasa. Dia terbiasa dihidangkan dengan dia duduk dalam satu hidangan Yahudi, dan dia tak merasa yang dia tu dah termakan hidangan-hidangan Yahudi. Dah lama pada dia. Jadi ini dah akibatnya masyarakat kita kebingungan. Bila dibagi tahu yang betul, dah celaru dah. Ulama ni kata gini pula, dah jadi celaru. Pemimpin ni kata gini, kita dah kebingungan. Jadi dia elakkan daripada was-was, kebingungan, keluarlah. Sebab yang benar tu benar, kata Allah. Yang batil tu tetap dia jelas. Dan antara kedua tu adalah subhat. Dan jangan kau duduk kat subhat, kata Nabi. Jadi duduk kat subhat pun jadi duduk betul-betul kat benar. Sudah. Jangan duduk antara, kita tak boleh dapat pilih. Jadi kita sebelah kaki ke darat, sebelah kaki ke laut. Dia ajak ke laut, kita ke laut. Dia ke darat. Tak boleh. Kita kena ada betul-betul satu pegang. Kalau nak betul-betul yakin ke laut aja kita. Kalau betul yakin ke darat, jangan. Itu hidup kita sekarang begitu jadi. Kejap ke sini, betul? Mana satu yang betul ni mana? Jadi kita jadi dah was-was, celaru, jadi cacam marbah kita dibuat ni, masyarakat kita. Jadi kita kena, Rasulullah kata pegang iman tu susah pada akhir zaman. Tapi tak apa, susah tu biar mati dalam menjaga larilah kita untuk menjaga lari, sabar lari. Kita tak boleh hidup dengan masyarakat yang begini, dengan pemimpin yang jenis munafik pun, dengan ulama-ulama yang su', yang jahat. Kita tak boleh hidup. Nabi kata ini dah kisahnya, Dajjal nak turun, Mahdi nak turun. Larilah kau, duduk di hutang-hutang ujung-ujung. Jangan kau campur sini api kau dengan kau iman kau tak boleh jaga. Itu maksud saya tadi. Bersiap-siaplah kita untuk bila-bila nak disuruh nanti keluar, kita tak kira. Bila-bila je jenis sekarang. Yang penting kita siapkan. Kita tak mampu nak hadapi sebab kita dah dibilihatkan oleh Allah. Kiamat kecil dah jadi ni, penghujung zaman ni. Maknanya kita dah sampai fasa yang kelima yang Rasulullah dah tak ada ke depan kita ni akan yang nak macam dulu-dulu. Ini peluang untuk kita mati syahid untuk jaga iman kita. Siapkan apa saja untuk kita bila jadi suruh pindah, nanti pindah. Kalau tak pindah tak apa, standby je. Standby tak apa. Niat kita untuk jaga, standby pun dah dapat pahala untuk mati syahid. Untuk jaga dapat akidah kita. Sebab memang kita nak keluar rumah kalau takut dah. Nak cakap sembarang pun dengan orang pun dah rasa takut. Kerana benda tu, kalau kita ni yang faham ni, alhamdulillah, ada tu dalam rumah masuk. Penceritaan dalam rumah itu penceritaan antara makhluk-makhluk jadian. Sedih kita tadi. Jadi dia kurung tadi, duduk dalam rumah tu bertambah sebab dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Banyak rumah-rumah yang dia tak diizinkan Allah, azinallahu an turfa'a wa yuzkara fi asmu. Tak diizinkan Allah untuk menyebut nama Allah. Sebab ada rumah-rumah munafik, rumah-rumah yang tak kenal diri, tak kenal Allah. Jadi engkau sebut nama Allah tanpa izin Allah. Boleh ke?
Apa maksud saya? Kau duduk dalam ekrum Yahudi, kau sebut nama Allah. Boleh tak? Allah izinkan tak? Kau duduk dalam tong najis, kau sebut nama Allah. Allah suruh suci dulu, keluar dulu betul, baru sebut nama aku akan. Tapi kalau kau duduk dan kau tertipu, aku tak nak. Kau tertipu. Kau menyebut tu ada hal untuk kepentingan hawa nafsu. Sedang nama aku nama yang suci. Kalau kau tak duduk dalam keadaan suci, engkau sebut nama aku, mana engkau iblis pun sebut nama aku. Apa? Orang-orang yang engkar Fir'aun pun boleh sebut nama aku. Siapa-siapa boleh sebut nama aku. Tapi tak sama apa man kana mu'minan kaman kana fasiqa. La yas. Tidak sama orang mukmin, orang yang disucikan oleh Allah, dia mensucikan diri dia, disebut nama Allah dalam keadaan dia asyik dengan orang fasik yang pura-pura tadi. Tak kenal diri, tak kenal Allah, fasik. Tak sama. Jadi kita muhasabah diri, tengok betul-betul dalam diri. Kita ni kategori alhamdulillah tersebut nama Allah betul-betul nak rasakan Allah, itu paling untung kita. Paling nikmat kita sama. Tak dapat yang lain apa. Boleh tak kita ajar diri kita? Olahkan. Kita sama-sama olahkan. Itu kita dapat insyaAllah. Di dunia lagi kita dah dapat Allah lagi. Mana untunglah kita. Kita tak risau nanti. Tapi bila kita risau, bila kita masih ada lagi yang lain selain Allah. Risau. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat amalkan sama-sama dengan izin Allah, dengan rahmat Allah SWT. Terima kasih atas perhatian. Dan juga mohon maaf atas kekurangan, kesilapan, ada kedirian dalam menyampaikan. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.